سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah dan seumpamanya. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini secara online ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-180, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, kaifa yakunu talabukal la'iqu sababan fi ata'ihi as-sabiq. Kalam hikmat yang ke-180 ini ternyata sebagai huraian terhadap kalam hikmat yang sebelumnya, iaitu kalam hikmat yang ke-179 yang berkaitan dengan doa. Asas kepada berdoa seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha di dalam kalam hikmat beliau. Jadi kalam hikmat yang ke-180 ini huraiannya itu masih berkait lagi. Pada kalam hikmat yang ke-179, Syekh Ibn Atha ingin mengajarkan kepada kita tentang landasan kita berdoa kepada Allah. Bahawa doa kita itu kita lakukan atas dasar ubudiyah, yakni mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya berdoa, dan dalam masa yang sama memenuhi kehendak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni memenuhi hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak untuk dihadapkan segala doa, segala hajat, segala kemahuan kepadanya semata-mata. Jadi doa itu hendaklah dilakukan atas dasar itu, atas dasar ubudiyah diri kita ini sebagai hambanya, dan atas dasar memenuhi hak-hak rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dianjurkan di dalam ilmu tasawuf, supaya landasan kita berdoa itu, doa kita itu dilandasi atas landasan-landasan yang kukuh. Sebab Syekh Ibn Atha menjelaskan ini kerana ada kalanya kita ini kadang-kadang disebabkan kerana kurang memahami aspek ini, tak jelas tentang perkara ini, sehingga diri kita ini kadang-kadang cenderung kepada
mengaitkan doa kita itu dengan kejadian-kejadian. Sedangkan doa kita itu adalah wasilah, bukan penentu kepada kejadian. Sebab kepada kejadian itu. Sedangkan kejadian itu semata-mata dari takdir Allah yang sudah ditakdirkan Allah sejak azali lagi. Cuma takdir itu rahsia Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan takdir itu tanpa ada kaitan dengan segala sebarang sebab, dia juga menyuruh kita supaya melaksanakan kita ni supaya berdoa kepadanya sebagai suatu tuntutan syariat. Jadi kita lakukan itu atas dasar itu, atas dasar mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama memenuhi hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu landasan yang betul yang sepatutnya. Cuma tadilah bila kita tidak memahami landasan berdoa yang betul ini, kadang-kadang kita ini terikut arus, terbawa atau cenderung akhir sekali mengaitkan doa kita itulah sebagai semacam penentu kepada kejadian. Saya kata semacam tu kalau kita betul-betul berkeyakinan doa kita itu menentu kejadian, merubah kejadian, bahawa dialah yang menentukan kejadian itu merosakkan keyakinan tauhid kita. Mungkin tidak ke situ, tapi cenderung hati kita ke situ. Itu yang cuba nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita tidak terbawa ke situ. Baik, maka pada kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-180, beliau menyatakan bagaimana mungkin permintaanmu yang datang belakang itu, yakni yang datang di kemudian hari, bagaimana permintaan kita ini, doa kita yang kita laksanakan sekarang ini sebagai makhluk yang telah diciptakan olehnya, lalu kita berdoa, kejadian yang semasa kita buat itu, bagaimana kejadian yang berlaku terkemudian, yakni yang pada waktu kita melaksanakannya itu dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan lebih dahulu. Bagaimana perbuatan yang terkemudian ni menjadi sebab kepada ketetapan Allah yang sudah pun terdahulu sejak azali lagi. Sebab kita ni secara logiknya, secara hukum akalnya, sebab itu mendahului musabab. Makan itu mendahului kenyang. Tidak kenyang dulu baru makan. Dan sebagainya. Jadi ini hukum tabi'i. Hukum undang-undang alam kita ni. Sunnatullahnya macam tu. Sebab dulu baru ada musabab. Jadi doa kita ni berlaku sekarang. Setelah makhluk diciptakan. Padahal segala ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Macam mana hak kediang ni menjadi sebab kepada yang terdahulu itu? Itu Syekh Ibn Atta cuba membangkitkan perkara ini untuk kita faham hakikat ni. Baik, keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam sudah ditentukan dalam azali lagi. Yang Allah Ta'ala telah mengatur segala kejadian ini, telah menetapkan takdirnya sejak azali. Kita kena faham, kena yakin dengan itu. Dan itu termasuk sebahagian salah satu di antara rukun-rukun iman kita. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman, engkau percaya kepada takdir Allah, baik atau buruk. Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang mengembirakan atau mendukacitakan. Semuanya itu termasuk di dalam apa yang sudah ditakdirkan. Cuma takdir ini jadi rahsia Allah. Tuhan hanya beritahu bahawa dia sudah takdirkan semua ini. Cuma tak beritahu kepada kita apa yang ditakdirkan. Dan dalam masa yang sama, memerintahkan kita supaya melakukan itu dan ini. Jadi kita bila kita laksanakan kedua-duanya ni, hati kita ada keyakinan tentang takdirnya, dalam masa yang sama kita melaksanakan perintahnya, itulah hambanya. Yang menggabungkan antara zahir dan batin. Zahir syariat yang menyuruh kita supaya berusaha, berdoa dan sebagainya. Batin hakikat yang meyakini ketentuannya. Semuanya sudah ditetapkan olehnya. Jadi dua-dua ni terpakai pada diri kita. Itulah yang dikehendaki. Zahir dan batin, aspek zahirnya dan aspek batinnya. Kalau dalam istilah tasawuf, aspek hakikatnya dan aspek syariatnya berlaku atas diri kita ini. Itulah yang kita kehendaki. Dan termasuk juga segala keperluan hajat hidup. Segala keperluan hajat hidup semua makhluk ini. Tidak kecuali engkau, hai manusia.
Yang ni tidak ada yang terkecuali, termasuklah hajat kita, keperluan kita. Semua itu sudah ada ketentuannya, sudah tidak diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kecuali. Kerana itu, jangan mengira, yakni jangan beranggapan bahawa Allah seolah-olah lupa terhadap hajat keperluanmu. Jadi, jangan sampai timbulnya suatu khawatir, zon, bahawa Allah Ta'ala ni lupa terhadap hajat keperluan kita, sehingga kita perlu menyedarkan Allah, perlu mengingatkan Allah tentang keperluan kita ni, baru kita akan dapat benda tu. Jangan sampai ke situ. Jangan sampai timbulnya khawatir, gerak fikiran, gerak perasaan seperti itu. Lebih-lebih lagi jangan jadi keyakinan lah. Kalau jadi keyakinan, rosaklah tauhid kita. Sekarang ni mungkin tak sampai ke tahap tu, tapi mari khawatir, lintasan-lintasan ghaflah, kelalaian hati tu seolah-olahnya kena peringat, kita perlukan itu, perlukan ini. Lalu doa kita itu seolah memperingatkan Allah tentang keperluan kita. Jangan sampai bacaan gerak hati dan fikiran kita tu menjadi seperti itu. Sehingga sekiranya tidak engkau ingatkan, mungkin tidak diberi. Sehingga timbul. Kalau kita tidak peringatkan benda ni, tak berdoa, mungkin tak boleh benda ni. Jangan sampai ke situ perginya. Itu yang dianjurkan. Jadi, kesimpulan mudahnya, tasawuf ni dalam bab doa ni sebenarnya nak ajar kita dalam suatu bentuk kesempurnaan ubudiyah. Bagaimana pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni adanya keyakinan. Dan itu diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Adanya pelaksanaan, itu juga disuruh dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dua-dua ini tergabung pada diri kita. Perlu ada pada diri setiap orang. Kalau demikian kepercayaanmu, sekiranya itulah kefahaman lintasan khawatirnya terhadap Allah, berarti benar-benar engkau belum mengenal Allah dalam sifat kesempurnaannya. Kalau itulah yang menjadi suatu pemikiran kita, gerak fikiran kita, gerak perasaan kita, artinya kita ini belum benar-benar memperolehi makrifat tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak teguh molek, tak jelera molek, tak jernih molek kefahaman kita, makrifat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, suatu contoh. Jadi contoh ni didatangkan untuk mendekatkan fikiran kita, untuk mendekatkan kefahaman kita supaya benda tu menjadi lebih jelas. Baik, umpamanya, jika ada seseorang ayah dianggap oleh anaknya, andaikan tidak diingatkan oleh anaknya, nescaya ia melupakan keperluan anaknya itu. Ini ayah sungguh lah ni. Ayah cara sungguh ke anak dia. Ada juga ayah makna. Waktu jangan buat tamsil lah. Ini kita buat tamsil lah. Ayah yang memang ambil hal tentang anak dia ni. Cara sungguh. Jadi kita ni mari wasangka. Mari sangka, kalau aku tak peringat ke dia lagi, lupa aku ni, tak tahu makanan aku ni. Padahal ayah tu duduk kira sama dah hari-hari. Kita ayah yang cakna lah ni. Bandingan yang mudah ni, ayah yang cakna. Cuma kita ni banyak wasangka. Kalau aku dak telefon, dak khabar lagi, dak lepas sekarang, banyak kebimbangan. Maka bagaimanakah ayah yang demikian itu? Macam mana ayah begini? Ayah itu tidak sempurna lah, tak lengkap lah. Kita perlu peringat ke dia. Sedangkan Allah tidak dapat diumpamakan dengan ayah itu. Kalau nak dibandingkan dengan Allah, maka Allah Ta'ala itu tidak dapat dibandingkan seperti itulah. Seperti itu. Tak boleh. Jadi kalau manusia ada kemungkinan lah makna. Pelupa, maka perlu peringat. Maka dalam hubungan dengan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Dari segi inilah. Cuma bandingan tadi nak kabarnya, kalau kita nak banding secara positifnya, ayah yang sangat cana. Ambil hal tentang urusan anak dia cara semua. Jadi anaknya banyak orang sangka. Tak bagus lah. Banyak orang sangka nanti kan tak peringat kaya, lupa gitu. Dari aspek tu. Tak bagus nak kabarnya tindakan itu.
Itu dalam tamsilan ayah yang sangat ambil berat. Tapi kalau kita buat tamsilan ayah yang makna, ayah yang tak ambil maka tamsilan itu tidak sesuai lah untuk kita kaitkan dalam perkara ni. Sebab Allah maha sempurna. Maha sempurna. Jadi tak boleh kita nak bandingkan dengan Allah bagi ayah yang lupa tadi tu, yang lalai. Kerana Allah Ta'ala maha sempurna. Maha mengetahui, mencukupi, bijaksana dan memelihara isi alam ini. Jadi yang kita bandingkan, jadi ayah yang cakna sungguh anak dia tu. Yang tu kalau jadi anak prasangka tak baguslah anak tu. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala yang bersifat maha sempurna, maha mengetahui, maha mencukupi keperluan hambanya, maha bijaksana, maha memelihara seluruh alam ini ni, yang bersifat seperti itu tu, tiba-tiba kita wasangka, kalau aku tak ingat ni, tak ada bahagian aku kali ni. Jangan sampai doa yang kita buat seperti itu. Itulah yang ingin diajarkan oleh Syekh Ibn Atta. Supaya doa kita itu adalah melaksanakan tuntutan ubudiyah. Dalam keadaan kita meyakini apa-apa yang akan kita dapati itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ditakdirkan olehnya. Dan kita laksanakan doa ini kerana perintahnya. Implikasi kalau kita tidak ada kefahaman seperti ini, seperti yang sudah disebut pada beberapa kuliah yang lalu, jadi orang yang melaksanakan doa, yang mana hatinya cenderung mengaitkan doa dengan ketentuan dan kejadian tu, apa masalahnya? Bila dia berdoa lama sikit, tak boleh hak yang nak tu. Dia akan putus asa. Dia akan tinggal doa tu. Tapi kalau dia berdoa ni atas dasar ubudiyah, tidak kisah dapat ke, tak dapat ke, dapat yang lain ke, dia tetap melaksanakannya. Kenapa? Itu tuntutan Allah, tuntutan ubudiyah, tuntutan terhadap dirinya sebagai seorang hamba, dia kena lakukan itu terhadap Allah, memenuhi hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, alhamdulillah. Tak boleh pun tak apa. Urusan itu tetap dilaksanakan sebagai hambanya. Itu beza implikasi dia. Tapi kalau kita tak ada dasar yang kukuh ni, tadilah. Bila lama sangat ni minta tak boleh-boleh ni, malasan aku, yang mari buah tu. Tambuhlah, itulah, tak akan nak berdoa lah, mari. Mari nyakit-nyakit putus asa, mari nyakit-nyakit sangka buruk, prasangka buruk dalam hal seperti ini. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-180. Baik. Kita, apa yang kita faham daripada kalam-kalam hikmat ni yang berkaitan dengan doa ni? Jadi sebenarnya tasawuf bukan nak mengajar kita supaya kalau gitu jangan berdoa lah, tidak. Bukan itu yang diajar oleh tasawuf pada dasarnya. Tapi mengajarkan kita supaya doa kita itu dilakukan atas landasan yang betul, atas landasan yang luhur. Itu yang diajarkan. Baik, kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-181, iaitu kata Syekh, Jalla hukmul azali an yandafa ilal ilali. Maha suci hukum, yakni putusan, yakni ketetapan takdir Allah yang telah pasti dalam azali, yang sudah ditetapkan secara yakin di dalam azali seperti yang dikhabarkan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Jika disandarkan, digantungkan kepada sebab musabab, yakni maha suci Syekh ni, kalam hikmat yang ke-181 ini ingin menguatkan lagi apa yang sudah disebut pada kalam hikmat sebelumnya. Iaitu kata Syekh, maha suci hukum ketetapan Allah yang azali tadi tu terikat ataupun disandarkan kepada ilah sebab musababnya itu. Maha suci Allah. Tidak seperti itu. Allah Ta'ala melakukan semua itu dengan pilihan dia. Dengan ikhtiar pilihan dia tu, dengan kehendak iradah dia tu. Tidak terikat dengan sebab itu, sebab tidak. Itu hukum pelaksanaan hukum yang berlaku dalam percaturan alam ni, hukum sebab musabab. Adapun hukum hakikat ketuhanan, hak asal tu, itu ketetapan dia, ketetapan Allah semata-mata dengan kehendak dia, dengan pilihan dia, dengan ketentuan dia. Tak ada kaitan dengan sebab itu dan ini. Kita kena faham itu. Yang kita kaitkan sebab musabab ini, yakni dalam percaturan, dalam pentadbiran, macam mana Allah Ta'ala mentadbir alam ini, maka Allah Ta'ala telah menetapkan hukum sunnah alamnya.
hukum sunnahnya, hukum sebab musababnya, dan kita disuruh meraihkan, mengambil kira sebab musabab itu. Kalau dari sudut tasawuf kau, kita disuruh supaya mengambil kira aspek syariatnya, aspek zahirnya. Itu yang perlu kita faham. Segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini hanya semata-mata dari kudrat, iradat, yakni kekuasaan dan kehendak Allah. Ini yang perlu kita yakini betul-betul. Kita mengaji sifat 20. Sebab itu, tasawuf ni sebenarnya adalah binaan daripada tauhid. Kalau ada orang cuba memisahkan akidah yang janggal lah, berarti dia tidak dapat memahami hakikat tasawuf dengan baik. Kalau dia kata benda ini terpisah. Kerana sebenarnya tasawuf ni sebenarnya penghayatan tauhid itulah sebenarnya tasawuf. Apa-apa yang dibahaskan dalam kitab tasawuf ni yang berupa ahwal, maqamat, adab-adab dan sebagainya, sebenarnya itu adalah cetusan daripada keyakinan tauhid, terutamanya tentang tauhid af'al. Kalau kita perhati betul-betul dalam kitab Hikam ini, sebenarnya apa-apa yang dibahaskan, aspek-aspek tasawuf yang dibahaskan itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang tumbuh daripada keyakinan terhadap keesaan Allah, terutamanya pada keesaan perbuatannya itu. Terutamanya. Banyak kalam-kalam hikmat adalah sesuatu yang timbul daripada keyakinan itu. Banyak yang dihuraikan dalam kalam hikmat ni oleh Syekh Ibn Atta', kita tengok mari dari situ. Walau bagaimanapun ada jugalah tentang keesaan Allah dari aspek-aspek lain, tapi banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan adalah cetusan yang mari daripada peningkatan keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam perbuatannya itu. Dari kudrat, iradat, yakni kekuasaan dan kehendak Allah secara mutlak. Mutlak ni maksud tak berkait dengan sebab musabab lah, atas kehendak dia semata-mata, kekuasaannya. Pada martabat tu. Sehingga tidak boleh dikatakan kerana ini atau itu. Dari aspek itu tak boleh nak kata sebab tu sebab ni. Itu semata kehendak dia semata-mata. Inilah wawasan tauhid, pegangan tauhid yang perlu kita fahami dan perlu kita yakini. Apa-apa yang berlaku semata-mata kehendak dia, bukan terpengaruh, terikat dengan sebab itu dan ini. Ini keyakinan tauhid kita. Cuma dalam bersyariat, dalam menghadapi kehidupan, bagi kita pandang dengan sudut pandang syariat lah. Sudut pandang hukum syariat, hukum zahir, hukum yang ada kaitan dengan sebab musabab. Jadi seorang mukmin tu dia kena tengok dua aspek. Aspek syariat zahirnya yang berkaitan dengan perintah Allah, yang berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan undang-undang sebab musabab dan sebagainya. Aspek itu aspek syariat. Dan dalam masa yang sama, dia kena ada keyakinan hakikatnya yang melihat kepada kekuasaan Allah secara mutlak tadi itu, ketentuannya, takdirnya, rahsia-rahsia ketuhanannya. Itu kena ada dalam keyakinan. Jadi dua ni bergabung pada diri kita. Demikianlah kalam hikmat yang ke-181 tidak dihuraikan dengan panjang lebar lah. Dan ternyata bahawa dia menguatkan huraian terhadap kalam hikmat sebelumnya. Baik. Seterusnya, kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-182. Iaitu kata Syekh, inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka riayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu amalin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdu al-ifdali wa azimun nawali. Ada beberapa perkataan yang silap dari segi baris dia tu, tashkil dia tu. Saya dah betulkan. Baik, maksudnya perhatian yang ni inayah. Kita selalu sebut perkataan inayah, yang ni penjagaan. Perhatian, maksudnya Allah telah sentiasa melihat, mendengar, mengetahui, menguruskan, menjaga dan sebagainya. Semua itu disebut inayah.
penjagaan Allah. Maksud kita tidak dilupakan oleh Allah. Itu maksud inayah. Perhatian Allah kepadamu bukan kerana sesuatu yang timbul daripadamu. Allah Ta'ala ni inayah terhadap kita ni, menjaga kita dan sebagainya, memenuhi keperluan hidup kita dan sebagainya itu bukanlah disebabkan dari kita ni. Bukan dengan sebab sesuatu yang datang dari kita, yang timbul daripada kita ni. Baik, buktinya, di manakah engkau ketika Allah menetapkan kurnianya kepadamu di dalam azali itu? Jadi Allah Ta'ala menetapkan segala ketetapan pada azali itu, kita pun tak ada lagi. Dengan sebab kita pun tak ada lagi. Dan di saat Allah menentukan pemeliharaannya padamu, inayah Allah, penjagaan Allah, semua itu sudah ditetapkan olehnya sejak azali. Sedangkan kita sendiri pun tak ada lagi. Macam mana kita nak kaitkan benda tu berlaku kerana sebab kita? Tak ada. Belum ada di saat itu doa. Apatah lagi doa, kita pun tak ada. Doa atau amal yang ikhlas. Kita tak ada lah doa. Tak ada lah amal ikhlas, tak ada belaka. Atau lain-lain hal, perkara-perkara lain lagi. Tapi takdir Allah sudah pun sabit pada waktu itu. Sudah ada. Sudah ditetapkan. Sedangkan makhluk belum diciptakan. Jadi macam mana kita nak kaitkan bahawa kita ini menjadi sebab kepada ketentuan itu? Tidak. Bahkan tidak ada apa-apa ketika itu selain semata-mata kurnia dan kebesaran pemberian Allah. Jadi yang ada pada waktu itu semata-mata kurnia dia, ketetapan dia. Di sebalik ketetapan dia itu ada rahmat dia, ada hikmah kebiasaannya, ada kurnianya dan sebagainya. Sudah ditetapkan sejak azali dan kadang kita belum diciptakan oleh Allah. Jadi kalam hikmat yang ke-182 juga nak memperkukuhkan beberapa kalam hikmat yang sebelum ni. Sebab apa? Kita fahamlah sesuatu perkara itu bila diulah banyak kali, diperkukuhkan lagi, nak kabarnya ramai orang tak dapat cakna dengan baik, tak dapat menghadam perkara ini dengan baik. Atau banyak orang yang ingkar, banyak orang yang rasa benda ni tak apa nak pijak, tak apa nak masuk akal. Sebab tu diulah cak kali, diperkukuhkan banyak kali. Sebab banyak bangkangan ataupun ketidakfahaman, ketidakterimaan kita ni. Jadi kita dapati aspek ini antara aspek-aspek yang tak ramai orang dapat menghadamkan dengan baik. Dengan erti banyak orang mungkin akan canggah benda ni. Mungkin pertanyaan biasalah. Dah suruh kita berdoa benda. Yang mari tanya tu. Kalau ditetapkan belaka tu, dah suruh doa awak benda. Tak payah doa lah kalau begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang datang daripada kelompok-kelompok kalau kata Jabariyah. Kelompok Jabariyah dia katanya, tak perlulah kita berdoa kalau begitu. Ataupun datang daripada Qadariyah, dia kata kita kena perlu berdoa. Sebab tidak ada ketetapan. Sebab tu kita suruh berdoa. Kita disuruh berdoa ni. Dengan doa kita lah baru ditetapkan itu dan ini. Sebelum tu tak ada ketetapan. Ini gaya berfikir Qadariyah. Innahum majusu hazil ummah. Mereka ini kelompok majusi bagi umat ini. Diumpamakan seperti itu. Jadi sebab itu aspek-aspek ini sebenarnya kekeliruan ini bukan sekarang berlaku, sejak dari dulu lagi. Sentiasa. Tapi kesimpulan mudahnya macam tadi lah. Ahlus Sunnah ni ambil jalan tengah, menggabungkan dua-dua sisi ni. Jabariyah tu sebenarnya yang dia pegang tu bukan tak betul, tapi separuh. Oleh kerana separuh lagi tak betul tu, kira tak betul lah. Tapi bagang dia betul tu, betul lah bagang separuh tu, tapi tak ada separuh lagi. Qadariyah pun gitu juga. Dia kata tu bukan tak betul. Betul dari satu aspek. Tapi separuh lagi tu tak betul. Jadi campur tolak jadi tak betul. Bahasa mudahnya. Jadi lorong tengah tu, yang menggabungkan dua ni, itulah Ahlus Sunnah. Yang ni yang mengambil aspek zahir dan batin. Kalau Jabariyah tu, dia ambil aspek batin semata-mata. Takdir sebenarnya, tak payah dah. Usul-usul tak ada. Kalau dia ahli fanak, lain lah.
Saya tak mau ceritalah situ sekarang. Cuma nak kabarnya ukuran semua orang awam kita macam kita hari ni. Inilah perkara yang perlu kita faham. Qadariyah pula ni dia ambil bahagian zahir saja. Tak ada bahagian hakikat takdir ni, tak ada. Padahal dua-dua ni dalam Quran belaka. Yang menyatakan adanya takdir itu, yang ketetapan ini Al-Quran juga, hadis juga. Yang menyuruh berusaha, berdoa dan sebagainya, Al-Quran, hadis juga. Jadi Al-Sunnah ni dia ambil dua-dua. Tadi tu ambil sebahagian-sebahagian saja. Perhatian pemeliharaan Allah kepadamu sejak engkau berupa mani. Dalam keadaan kita ni masih lagi bertaraf mani lagi, benih yang tak ada berupa pun lagi. Yang sama sekali belum dapat berdoa atau beramal. Pada waktu itu sudah ada inayah yang ditetapkan Allah berikan. Padahal berupa pun tak lagi. Berupa pun tak lagi. Apatah lagi nak berdoa, nak beramal, tak ada. Tapi inayah Allah terhadap kita pada taraf itu, pada waktu kita ni pada taraf menjadi masih lagi bertaraf mani itu, sudah pun ada inayah Allah yang telah dikurniakan kepada kita. Dalam keadaan kita tak ada rupa lagi, apatah lagi nak berdoa, apatah lagi nak beramal soleh. Tak ada pun. Tapi sudah kita dapat inayah Allah itu. Tetapi perlengkapan yang diberikan Allah kepadamu tidak berkurang sedikit pun. Keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah sehingga kita boleh hidup, dilahirkan, sehingga kita semakin dilahirkan, lalu membesar, akhir sekali berumur lagi sampai meninggal balik. Jadi keperluan-keperluan kita itu tetap dipenuhi sehingga kita dapat hidup. Sekiranya salah satu daripada keperluan kita itu tidak dipenuhi, kita tidak dapat hidup seperti yang kita hidup hari ini. Jadi kita ni boleh hidup daripada bermula, kalau kita tengok dari sudut dari segi masanya, bermula daripada mani tu, tak tengok sebelum tu lagi lah, tengok situ tu. Bermula mani tu sudah ada inayah Allah kepada kita. Keperluan-keperluan kita ni untuk hidup, membesar, sudah dipenuhi. Dalam keadaan kita rupa pun tak ada lagi, apatah lagi nak beramal soleh, nak berdoa, tak ada. Tapi tetap mendapat inayahnya, penjagaannya, sehingga dapat kita membesar, menjadi manusia dan sebagainya. Jadi Syekh nak memperingat, nak memahamkan kita hakikat tu. Dan demikianlah selanjutnya. Hingga engkau lahir, kita dilahirkan. Jadi berlakunya proses ini memerlukan banyak perkara. Sehingga kita ni bertaraf mani, kemudian berlaku proses itu. Semua itu kita berhajat kepada sesuatu. Supaya jadi gini. Kita bergantung. Bukan kita yang memenuhi keperluan itu. Bukan berlaku dengan sendiri. Bahkan semua itu dipenuhi keperluan kita itu. Dipenuhi, hajat-hajat kita itu dipenuhi sehingga dapat kita menjalani proses itu, proses daripada mani menjadi dikandung dalam kandungan ibu dan sebagainya, itu proses-proses yang mana kita ni bergantung kepada banyak keperluan-keperluan untuk menjalani proses itu. Dan semua itu dipenuhi sehingga kita dapat menempuh perjalanan proses itu dengan baik sampailah kita dilahirkan dan menjadi manusia. Dan demikianlah selanjutnya engkau lahir. Kecil, lepas tu dewasa dan tua. Tetap tidak berubah. Yang ni tetap sentiasa mendapat inayah penjagaan Allah. Keperluan-keperluan kita dipenuhi. Hak kita doa pun berlambak. Kita boleh bilang hak kita doa ni banyak mana. Tapi hak kita boleh tanpa doa tu, hak tu banyak lagi. Kadang-kadang kita ni hidup sihat. Jarang. Kadang-kadang ada orang berdoa, ada orang tak. Kadang-kadang doa benda lain. Tak minta sihat tu tapi dapat sihat. Jadi hak tak minta tu berlambak dia boleh. Jadi inayah Allah sentiasa ada. Jadi Syekh nak memperingatkan kita benda ni. Cuba nak membuka minda kita supaya dapat faham perkara ini dengan baik. Supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan berkait dengan doa ini adalah selaras dengan tuntutan ubudiyah.
atas kefahaman makrifat yang betul terhadap Allah, sehingga perjalanan hidup kita, amalan kita ni selaras dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Tetap tidak berubah kurnia Allah kepadamu. Tetap tidak berubah kurnia Allah kepadamu, tidak bersandar kepada amal atau doa. Jadi kita dapat hidup tu bermula bermani dan sebagai proses itu sentiasa kita perlukan tu, banyak keperluan kita tu dipenuhi, dijaga oleh Allah itu, semua itu berlaku tanpa doa kita. Tanpa, tak ada kaitan dengan doa kita, tak ada kaitan dengan amal soleh kita. Tetapi semata-mata kekuasaan dan kehendak Allah yang mutlak. Semata-mata kehendak dia. Jadi kalau kita mikir molek, nampaklah. Oh ya sungguh. Oh ya sungguh. Tapi kalau tidak mikir, ya marilah buah-buah fikiran pendek tadi tu. Fikiran-fikiran yang tidak berasaskan kepahaman yang teguh, makrifat yang teguh terhadap Allah. Dan kurnianya yang tiada tara bandingannya, kurnia Allah Ta'ala yang sangat banyak tu. Dan kadang kita tak minta pun benda tu sentiasa dipenuhi, diberi kepada kita. Dan tiada henti-hentinya sampai sekarang, tak pernah berhenti. Boleh makan semua sejak daripada kecil sampai hari ni tak pernah kelaparan. Adalah negeri-negeri yang mengalami waktu-waktu susah tu, adalah seorang dua dan sebagainya. Tapi untuk kita hari ni contohnya kita bak makan, kita tak ada lagi zaman kelaparan. Mungkin adalah orang lain yang mengalami keadaan kelaparan tu, mungkin dia dapat bahagian lain pula yang kita tak dapat. Tapi sentiasa ada tak berhenti inayah, penjagaan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ingin disedarkan. Jadi Syekh Ibn Atta menerusi kalam hikmatnya ingin membuka minda, membuka hati kita supaya faham hakikat ketauhidan. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.